Baik, kita mulakan Suratul Ankabut mulai daripada ayat 49. Bal huwa, bahkan ia ayatum bayinat, ayat-ayat yang terang. Ayatum bayinat, ayat-ayat yang terang. Fi suduri, dalam dada-dada. Allazina, orang-orang yang utu telah diberikan mereka al-ilma, akan ilmu. Wama, dan tiada yajhadu, ia ingkari, bi ayatina, akan ayat-ayat kami, illa zalimun, melainkan orang-orang yang zalim. Baik. Suratul Ankabut ayat 49 menerangkan, ya, ada kaitan dengan ayat yang ke-48 yang mana Nabi SAW terkenal dia tak tahu membaca dan dia tak tahu menulis. Ya. Kalau Nabi tahu membaca, Nabi tahu menulis, sudah tentulah akan jadi keraguan kepada kebenaran Nabi. Sudah tentu disangka oleh orang-orang mencari kesalahan. Dia akan mengatakan bahawa Muhammad itu kan pandai. Dia boleh reka-reka apa yang dia nak. Macam tu. Sebab dia tahu membaca, dia tahu menulis. Ya. Bal huwa ayatum bayinat, bahkan ia, iaitu Al-Quran, ya, yang datang kepada Nabi ialah ayat-ayat yang terang, jelas. Ya. Fi suduril ladzina utul ilma, dalam dada-dada orang-orang yang telah diberi mereka akan ilmu. Ya, maksudnya siapa mereka utul ilmi? Sudah tentulah mereka orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan melihat ini bukan sebarang ayat yang direka-reka. Sudah tentu ini sesuatu yang benar datang daripada Yang Maha Pencipta. Ia bukan rekaan Nabi. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidak ia ingkari ayat-ayat akan ayat-ayat kami, melainkan orang-orang yang zalim. Hanya orang zalim atau orang kafir atau orang yang mencari kesalahan, itu saja yang mengingkari Al-Quran ini. Ya. Baik, sama lagi ayat ke-50. Waqalu, dan telah berkata mereka, laula, kenapa tidak, unzila, telah diturunkan ia, alaihi, atasnya, ayatun, ayat-ayat, dalam braket tanda-tanda, min, daripada, Rabbihi, Tuhannya. Kul, katakanlah oleh engkau, innama, sesungguhnya tidak lain, ayatu, ayat-ayat, dalam braket tanda-tanda, indallah, di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya tidak lain, ana, aku,
Nazirun, seorang pemberi ancam. Mubin, yang terang. Semak semula ya. Wa qalu, dan telah berkata mereka, orang-orang kafir. Orang kafir Mekah dia kata, laula unzila alaihi ayatum bayyin min rabbih. Kenapa tidak telah diturunkan ke atasnya, ke atas Muhammad itu, ya, ayat-ayat daripada Tuhannya. Ayat-ayat ni mana tanda-tanda. Macam mana Musa, Isa, ya. Kenapa Nabi Muhammad tak ada diturunkan, ya, tanda-tanda daripada Tuhannya? Kalau Musa tengok, ya, ada tongkat sakti dia contohnya. Ya. Kalau Isa boleh turunkan makanan, ya, daripada langit, ya, barulah kita boleh percaya kepada Muhammad. Kenapa Muhammad tak diturunkan tanda-tanda itu? Macam mana orang kafir Mekah ni boleh tahu? Ya, sebab ya, sudah tentu ada yang mencocok belakang, iaitu ya, ahli kitab. Ya, barulah ya, nak suruh orang kafir Mekah ni jangan percaya Muhammad. Ya, jadi dicocok macam itulah. Apa jawab wahyu? Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innamal ayatu indallah. Ya, sesungguhnya tidak lain tanda-tanda yang kau minta itu ada di sisi Allah, bukan padaku, itu di sisi Allah. Wa innama ana nazirum mubin. Ya, dan sesungguhnya tidak lain aku adalah seorang pemberi ancam yang terang. Aku hanya memberi peringatan, memberitahu kepada kamu. Ya. Jadi ya, yang mereka mintakan tanda-tanda macam mana Musa, macam mana Isa, ya. Itu bukan ya milik Nabi. Itu milik Allah. Allah nak turunkan mukjizat kepada rasul-rasul itu. Tapi Nabi hanya menyampaikan risalah Allah yang Allah telah ya, berikan kepadanya. Jadi tugas aku nak memberi peringatan. Kamu nak percaya, silakan. Tak percaya, kamu tanggunglah sendiri nanti di akhirat. Ya. Baik, sambung lagi awalam, ayat yang ke-51. Awalam, dan adakah tidak. Dan adakah tidak, yakfihim, ia cukup bagi mereka. Ia cukup bagi mereka, anna, bahawasanya kami, anzalna, telah kami turunkan, alaika, atas engkau, al-kitaba, akan kitab, yutla, ia dibacakan, alaihim, atas mereka. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la rahmatan, sungguh satu rahmat, wa zikra, dan peringatan, li kaumin, bagi kaum, yu'minun, mereka beriman. Semak semula. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Dan adakah tidak ia cukup bagi mereka bahawasanya telah kami turunkan ke atas engkau akan kitab, ia dibacakan ke atas mereka. Ya, maksudnya tak cukup ke dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, yang Nabi bacakan kepada mereka, ya, lalu mereka minta yang bukan-bukan. Tak cukup ke dengan Al-Quran yang diturunkan itu. Inna fi zalika la rahmatan, bahawasanya pada itu sungguh satu rahmat. Ya, pada kitab itu jadi rahmat.
wa zikra dan peringatan atau pengajaran li qaumi yu'minun, bagi kaum mereka beriman. Ya, kalau mereka percayai atau imani kitab itu, bukankah kitab itu menjadi rahmat, penyatuan seluruh alam? Ya, dengan Al-Quran ini cuba perhatikan. Ya, di sana sini negara mana kita pergi, kita mesti mencari saudara Islam kita. Kalau nak cari makanan, kita mesti nak mencari makanan yang dihasilkan oleh orang-orang Islam. Ya, bukankah itu satu rahmat kerana Al-Quran? Kerana mereka percaya kepada Al-Quran, mereka beriman. Ya, itulah rahmat untuk kita. Ya. Al-Quran ini telah menyatukan, tak kiralah apa bangsa mereka, apa warna kulit mereka. Tapi bila kita di luar negara kita, kita akan mencari saudara kita. Kita akan mencari makanan-makanan mereka. Ya. Ini namanya rahmat. Dan juga zikra, peringatan atau pengajaran li qaum yu'minun, bagi kaum yang mau percaya atau mau beriman. Kalau tak nak percaya, itu bukan urusan Nabi. Ya, kul, sambung lagi ayat yang ke-52, kul, katakanlah oleh engkau, kafa billah, cukuplah Allah, baini, di antarku, wa bainakum, dan di antara kamu, syahidan, yang jadi saksi. Ya'lamu, ia mengetahui, ma, akan apa yang fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, bil batil, dengan yang batil. Bracket yang salah. Wa kafaru, dan telah kafir mereka, billah, terhadap Allah. Ulaika, orang-orang itu, hum, merekalah, al-khasirun, orang-orang yang rugi. Simak semula. Kul, katakanlah oleh engkau, kafa billah, cukuplah Allah, baini wa bainakum syahidah, cukup Allah di antaraku dan di antara kamu, jadi saksi. Ya. Atau kita bahasakan, cukuplah Allah jadi saksi buat kami dan buat kamu. Ya. Nah, ini Nabi, ia berkata kepada siapa? Berkata kepada orang kafir Mekah ni. Ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, ia mengetahui akan apa yang di langit-langit dan di bumi. Itu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang telah beriman mereka. Iman ni makna percaya. Jadi orang-orang yang percaya bil batil, dengan yang batil. Yang batil ni yang salah. Ya. Wa kafaru, dan telah kafir mereka billahi, terhadap Allah. Jadi iman mana percaya, macam kita beriman dengan kitab, mana kita percaya dengan kitab. Di sini dia beriman dengan yang batil, mana dia percaya dengan yang batil. Yang batil itu ialah sembahan-sembahan selain daripada Allah. Dia percaya kepada sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Itu maknanya mereka percaya dengan yang batil, yang salah. Wa kafaru billah,
dan telah kafir mereka terhadap Allah. Ulaika humul khasirun. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang rugi. Ya. Rugilah mereka. Kerana apa? Mereka telah menjualkan dirinya kepada kekufuran. Sebab ya, di dunia ini diibaratkan ya sebagai jual beli. Ya, kita jualkan diri untuk ya jalan Allah atau untuk kekufuran. Kalau seandainya kita jualkan diri untuk Allah, ya artinya itulah perniagaan yang memberi keuntungan. Tapi kalau kita jualkan kepada kekufuran, itu yang dikatakan ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang rugi. Baik, sambung lagi ayat yang ke-53. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta segerakan kepada engkau. Dan mereka minta segerakan kepada engkau bil azab, akan azab. Walaulah, dan jikalau tidak, dan jikalau tidak, ajalun, satu tempoh, musamma yang ditentukan, la ja'ahum, nescaya telah datang ia kepada mereka. Nescaya telah datang ia kepada mereka. Al-azabu, oleh azab. Walayatiyannahum, dan nescaya ia mesti datang kepada mereka. Dan nescaya ia mesti datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Wahum, walhal mereka, la yash'urun, tidak mereka sedar. Biasanya masuk mula. Wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta segerakan kepada akan engkau ya Muhammad, atau kepada engkau ya Muhammad akan azab. Orang-orang kafir Mekah, dia minta supaya Nabi turunkan azab segera. Bahasa dia, wahai Muhammad, kami tak percaya apa yang kau katakan. Yang mana azab yang dijanjikan tu, datangkanlah sekarang. Tak payahlah nak tunggu ya esok-esok, lama-lama, tak payah. Sekarang pun boleh. Macam itulah permintaannya kepada Nabi. Ya. Walaulah ajalum musamma, dan jikalau tidak satu tempoh yang ditentukan. Ya, kalau Allah Ta'ala ya tidak ada tempoh masa yang ditentukan, ya, la ja'ahumul azab, nescaya telah datang ia kepada mereka oleh azab itu. Ya, kepada umat Muhammad ni, ya Allah takhirkan azab kalau nak tahu. Ya, Allah ya takhir ni mana Allah lewatkan azab atau kemudiankan azab. Tak seperti nabi-nabi dahulu. Ya, kalau ya nabi itu minta diturunkan azab atau kaumnya minta turun azab, maka tunggulah. Ya, 3 hari. Paling awal pun 3 hari. Ya, kalau lambat pun seminggu atau 2 minggu. Ya. Tunggulah, azab akan datang. Tapi kepada umat Muhammad ini Allah takhirkan, Allah lewatkan. Dia minta pun masa tu, Nabi minta pun masa tu tak akan diturunkan azab masa tu. Ya. Itu maknanya tempoh yang ditentukan oleh Allah.
Ya. Walayak tiannahum baghtatan, dan nescaya ia mesti datang kepada mereka baghtatan secara tiba-tiba. Kedatangan azab itu sesuatu yang tidak dijangka. Ya, itu dikatakan baghtatan. Wahum la yash'urun, walhal mereka sedar. Kedatangannya pun tidak disedari. Inilah kedatangan azab Allah. Ya, hari ini kita rasa tenang, rasa aman. Ya, tak tahu sesuatu yang melanda secara tiba-tiba. Ini sesuatu yang tak pernah diduga. Ya. Jadi azab untuk orang kafir Mekah ni ialah peperangan Badar itu dah cukup menyeksa mereka. Kerana apa? Mereka kehilangan segala-galanya. Ya. Kekuasaan, pemerintahan, ya, harta benda, ya, semua habis. Sebab ya, tanah Mekah dimiliki oleh orang Islam semula. Orang Islam bukan ya, merampas, tapi orang Islam mengambil kembali tanah memang orang Islam punya. Sebab tanah Mekah itu adalah asas daripada Nabi Ismail, ya, dan Nabi Ibrahim. Artinya bukan orang musyrikin punya, ya, bukan orang kafirin punya, tapi ya, kepunyaan orang Muslim. Sebab itu Nabi ya, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil semula tanah suci itu. Ya, supaya tanah suci itu diuruskan oleh yang berhak melaksanakan kesucian itu. Kalau bukan ahlinya, itulah orang kafir, bukan ahlinya, rusaklah. Daripada suci jadi kotor. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-54. Yasta'jilunaka. Mereka minta segerakan kepada engkau. Mereka minta segerakan kepada engkau bil azab, akan azab. Wa inna, dan bahawasanya Jahannam, neraka Jahannam, la muhitun, sungguh yang meliputi, bil kafirin, dengan orang-orang yang kafir. Saya masuk mula. Yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta segerakan kepada engkau akan azab. Macam tadilah. Ya, mereka minta supaya azab itu datang segera. Tak payahlah. Ya. Allah katakan wa inna jahannama la muhitum bil kafirin. Dan bahawasanya neraka Jahannam sungguh yang meliputi dengan orang yang kafir. Ya. Di dunia mereka nak minta segerakan azab. Ya, tak perlu pun tak apa. Sebab dia mati saja, ya, azab neraka Jahannam itu dah menunggu kedatangannya. Itulah balasan untuk orang-orang yang kafir. Sambung lagi. Yauma, ya, pada hari. Pada hari yaghsha, ia tutupi, yaghshahum, ia tutupi akan mereka, al-azabu, oleh azab, min fauqihim, daripada atas mereka, wamin, dan daripada, tahti, bawah, arjulihim, kaki-kaki mereka. Wa yaqulu, dan ia berfirman, zuku, rasakanlah olehmu, ma kuntum,
apa yang adalah kamu ta'malun kamu kerjakan. Semak semula. Yauma yaghshahumul azab. Pada hari ia tutupi akan mereka oleh azab. Ia tutup akan mereka oleh azab. Mana azab tu menutupi mereka. Min fawqihim, daripada atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan daripada bawah mereka. Wa yaqul, dan ia berkata, ia berfirman, mana Allah berfirman dengan perantaraan malaikat yang diwakilkan. Apa katanya? Zuku ma kuntum ta'malun. Rasakanlah olehmu akan apa yang adalah kamu kerjakan. Rasakanlah kekufuran yang kamu telah lakukan, yang telah kamu kerjakan di dunia. Jadi begitulah azab neraka jahanam. Tertutup rapat, atas bawah tertutup rapat macam oven. Macam itulah keadaan neraka jahanam. Baik, sambung ayat 56. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Inna ardi, sesungguhnya bumiku, wasi'atun, luas. Fa iyaya, maka akan daku. Fa'buduni, maka sembahlah olehmu akan daku. Fa'buduni, maka sembahlah olehmu akan daku. Ayat 57. Kullu nafsin, tiap-tiap diri, za'iqatu, yang akan merasai, al-mauti, mati. Summa, kemudian, ilaina, kepada kami, turja'un, kamu dikembalikan. Simak semula. Ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah beriman mereka. Diseru oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dia katakan, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas. Fa iyaya fa'budun, maka akan daku, maka sembahlah olehmu akan daku. Jadi bila dikatakan bumi Allah itu luas, sekiranya kita tidak dapat melakukan ibadat di tempat sendiri dengan sempurna, kerana tekanan-tekanan yang melampau daripada orang-orang kufur, maka kita berhijrahlah ke tempat yang lebih selesa, yang boleh kita melakukan ibadat dengan selesa. Sebab itu Nabi SAW tak dapat nak melakukan ibadat di Mekah. Kalau Nabi sujud di depan Kaabah tu nak dipijak kepalanya oleh Abu Jahal. Jadi macam itulah susahnya nak melakukan ibadat di Mekah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Jadi itu salah satu daripada contoh. Kalau kita dah tak boleh melakukan ibadat di tempat sendiri, carilah, hijrahlah, mana tahu kita akan dapat
melaksanakan ibadat dengan baik, dengan selesa. Sebab bumi Allah itu luas. Sejarah Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di bumi yang gersang. Itulah puncanya. Dia tidak boleh melakukan kewajipan dia sebagai hamba kepada Allah. Tekanan begitu kuat kepada setiap tempat yang diduduki. Setiap tempat yang diduduki semua dah ada penghuni-penghuni musyrikin. Jadi dia datang dianggap sebagai penghalang besar. Sebab itu Nabi Ibrahim dia cari tempat yang kosong, tak ada orang. Itulah diletakkan Nabi Ismail di situ. Sebab tempat yang tak ada orang, maka di situ dialah orang yang dikatakan sebagai awal atau permulaan. Maka kalau diasaskan awal putih, maka dia akan lahirlah tempat yang putih bersih. Tapi kalau pengasas awal kotor, tempat itu akan terus kotor. Itulah. Sebab itulah Nabi Ibrahim kenapa letakkan Nabi Ismail di tempat yang tak ada orang. Baik, sambung lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Bagaimana kematian itu? Lihatlah sejarah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni ceritanya dia ingin nak rasa mati. Ya Allah, aku ingin nak merasa kematian. Cabutlah nyawaku. Aku nak rasa macam mana mati. Maka dicabutlah oleh Allah Ta'ala. Diperkenankan permintaannya. Maka dicabutlah nyawanya. Nyawa siapa? Nabi Idris. Kemudian Allah katakan, Allah nak memulangkan nyawa itu kembali kepada tubuh Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Ya Allah, cukuplah sekali. Janganlah sampai 2 kali. Aku tak sanggup nak merasai kematian. Jadi, Nabi Idris dah tak mau hidup lagi dah. Cukuplah kematian tu sekali. Tak sanggup nak merasai kematian sekali lagi. Dia nak menunjukkan betapa sakitnya kematian itu. Tapi kita yang hidup ni tak rasa. Yang hidup ni hanya memandang. Tapi hakikatnya macam itulah kalau nak tahu. Betapa sakitnya ketika kematian. Sebab itu Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan mati, bukan hidup. Nabi Isa alaihissalam diangkat dalam keadaan hidup. Itu beza dia. Walau bagaimanapun, mohonlah macam mana Nabi juga memohon, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, mudahkanlah kami pada sakaratul maut. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Akhirnya akan balik juga kepada Allah. Suka ataupun senang ataupun tak senang, suka ataupun tak suka, tetap akan kembali kepada Allah. Itu penghujungnya. Okey sekarang itu dulu untuk Quran. Cuba kita buat semakan untuk sorok pula yang kita dah buat. Kita buat semakan untuk pelajaran sorok pula. Bab apa hari itu? Boleh buka mic. Bab apa yang dibuat hari itu? Latihan yang diberi. Rubai al-mujarrad. Apa latihan dia? Apa dia? Tahar syafa. Okey.
Rubai mujarrad, ya, artinya ya, rubai mujarrad tu rubai mazid, ya. Ya, mazid. Ha. Mazid ke mujarrad? Apa? Asam huruf. Ha. Apa latihan? Ya, dahar siapa tu mazid. Tu mazid. Maknanya dia daripada rubai mujarrad kemudian ditambah jadi mazid. Mazid tu mana tambah? Ya mazid ya. Okey. Okey, tahar siapa mudhari'nya apa? Ya tahar syafu masdarnya tahar sufan. Tahar sufan. Tanazzulan. Tahar sufan. Amarnya tahar syaf. Nahinya dua kali ta ya. Kalau dalam tengok dua kali ta sebab ada silap mungkin. La tahar syaf. Sebab ta yang pertama ta domir, ta kedua ta fi'il. Jadi dua ta. La tahar syaf. Isim fa'il mutahar sifun, isim maf'ulnya mutahar syafun ya. Mutahar sifun, mutahar syafun. Okey, betul. Latihan kedua. Ifron qa'a. Ifron qa'a mudhari'nya yafron ki'u, masdarnya mudhari' tak ada alif. Hilang alif dia. Jadi ya, ifron qa'a yafron ki'u. Ya. Tak ada alif ya mudhari'. Masdarnya ifron qa'an. Amar ifron ke. Nahi la tafron ke. Isim fa'il mufron ki'un, isim maf'ul mufron qa'un. Okey, yang akhir apa? Itma'anna, ada sabdu. Itma'anna. Mudhari'nya yatma'innu. Ya. Masdarnya itmi'annan. Itmi'annan. Amar itma'anna, sama dengan madi. Nahi la tatma'anna. Isim fa'il mutmainnun. Ingat tak mutmainnun ni, perkataan mutmainnun selalu kita sebut mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah tu isim fa'il. Muannas mutmainnah, kalau muzakkar mutmainnun. Ya. Tu isim fa'il tu. Daripada itma'anna, mana tenteram. Isim maf'ulnya apa? Mutma'annun. Ya, mutma'annun. Okey. Dalam menterjemah pula, cuba terjemahkan yang akhir sekali, iaitu makna tenteram. Kalau madi apa? Telah tenteram ia. Kalau mudhari' ia tenteram. Kalau masdar ketenteraman. Isim fa'il fi'il amar tenteramlah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau tenteram. Kalau isim maf'ul, isim fa'il yang tenteram. Itu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenteram. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya wahai jiwa yang tenteram. Baik, kalau isim maf'ul
yang ditenteramkan, ya. Macam itulah cara kaedah kita meletakkan makna. Jadi dengan rubai mazid ini artinya ya habislah pelajaran berkaitan dengan ya bab yang ya dikatakan sahih, ya. Kemudian kita akan masuk satu bab, ya bab sambungan, iaitu bab ya dikatakan mudha'af, ya. Bab mudha'af ni makna ganda, ya. Dia berganda. Maknanya pernahkah kita selalu jumpa dalam Quran, contohnya perkataan ya marra, contohnya marra. Marra ni maknanya telah berlalu ia, telah lari ia, ya marra. Macam mana dikatakan mudha'af? Ra tu disabdukan. Mim ra dia jadi marra. Ya. Macam tu. Contohnya perkataan ya halla, telah halal ia. Halla. Jadi ya daripada halalah. Jadi tasrif ataupun bab mudha'af ini ya saya akan berikan contoh wazan mula-mula. Wazan ni makna daripada fa'ala, yaf'ilu tu wazan. Kemudian yang kita jumpa perkataan ya halla, halla tu ejaan halam, ada sabdu halla daripada apa? Ya, daripada halalah. Wazannya apa? Fa'ala. Macam tu. Contohnya ya halla itu berasal daripada halalah. Fa'ala. Kemudian dalam tulisan jadilah dia halla. Ya, halla. Macam saya betul. Macam perkataan dolla. Dolla kan dolala asalnya. Jadi kalau orang tanya, dolla ni asalnya apa? Asalnya dolala, sama dengan fa'ala. Macam tu. Fa'ala yaf'ilu, dolala yadlilu. Macam tu, ya. Ada 2 huruf, ya. Huruf tu hidupkanlah. Jangan disabdu, dihidupkan. Jadi okey. Yang saya akan bagi nanti iaitu tasrif mudha'af ini ya mengikut wazan. Dia ada ya satu wazan dia. Wazan ialah kita mesti ambil fa'ala lah sebagai wazan, ya. Kemudian ya disebut yang kedua ikut wazan. Ikut wazan ni kita jangan buangkan dia punya huruf asal. Contohnya halla dia asalnya halalah. Jadi halalah ni ya maka sampai habislah mesti ada halalah tu, ya. Mana ada lam tu lah. Lam tu kita hidupkan je. Kemudian bila dah jadi, jadi tu mana dah jadi dalam tulisan tak boleh halalah. Mesti ejaannya halla. Macam dolala, ejaan dalam Quran ataupun dalam kitab-kitab dia tak ada dolala. Mesti dolla, ya. Kemudian masdar, ya, masdar itu samalah. Sama ada ikut wazan ya ataupun yang dah jadi, ya, dia punya masdarnya sama. Sama yang dibagi, ya. Maksudnya wazan ni jangan buat sendiri. Wazan ni wazan yang dibagi, ya. Itu jadikan dia sebagai wazan dia. Ya, masdar wazan yang dibagi, ikutlah wazan. Jadi untuk latihan mudha'af ini ya saya tak bagi latihan banyak, tapi hanya yang saya bagi hendaklah disalin, ya, disalin balik. Disalin balik, kemudian latihan itu buat yang jadi saja. Buat yang jadi. Contohnya saya kata latihan saya akan bagi contohnya jadda, contohnya. Jadda. Ya, jadda tu asalnya jadada, tapi jangan buat jadada, buatlah jadda yang jadi. Jadda yajidu macam tu, ya. Tapi mula-mula yang tasrif mudha'af kena salin dulu. Sebab itu sebagai panduan asas untuk tahu asal usul dia jadda daripada jadada. Macam tu, ya. Jadi itu saja untuk hari ini, ya. Selepas ini tengok pada kita punya WhatsApp tu, latihan ni saya akan hantarlah. Baik, kita sudahi dengan
Maknanya dia boleh juga jadi 6 huruf tapi jarang jumpa lah. 6 huruf tu. Ya. Wazan itu tidak terjumpa buat masa ni. Jadi tak payahlah. Ya. Tak payahlah. Ah, ambil buang ta tu lah jadi harsafah. 4. 4. 4 huruf. Dia tak boleh cari 3 huruf ya, 4 huruf. Tapi dalam kamus kita kena cari daripada 3 huruf, nanti baru cari 4 huruf. Kalau terus cari 4 huruf memang tak jumpalah. Cari 3 huruf dulu. Taha tu lah. Tahar siapa? Taha ro. Shin. Taha ro. Ambil taha ro dulu. Ya. Tak. Sorry. Har syafa. Har syafa ambil haro shin saja. Macam tu. Nanti baru cari fa dia. Ya. Ambil yang empat huruf. Ambil alif tu penambahan, ambil fa tu. Faro kop ain. Faro kop ain. Nun tu penambahan. Alif. Ah. Ah. Oh ni siapa tadi soalan daripada siapa tadi? Nora. Nombor 2 tu dah kira 6 huruf. Apa? Nombor 2 tu dah kira 6 huruf dah. Kan tadi nak tanya 6 huruf kan? Wazan 6 huruf. Yang nombor 2 tu alif, fa, ra, nun, qaf, ain dan 6 dah. Tu. Tu dah ada contoh dah tu. Apakah itu saja? Sadaqallahul azim.